Video ini adalah mengenai matematik tingkatan 2 bab 7 koordinat. Jadi dalam bab ini sebenarnya kita ada dua topik utama, iaitu mencari jarak dan juga mencari titik tengah. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita lihat topik pertama, iaitu mencari jarak dalam sistem koordinat Cartesian. Jadi dalam kita mencari jarak tu sebenarnya kita boleh bahagikan kepada tiga jenis, di mana kita merhatikan kita ada garis yang menegak. Untuk garis yang menegak ni sebenarnya adalah kita mempunyai koordinat X-nya yang sama. Jadi kita sebenarnya hanya tolakkan Y besar tolak dengan Y kecil. Dan anda perlu ingat jarak itu mesti adalah nombor yang positif. Itulah kenapa kita tolakkan nombor besar dengan nombor kecil, iaitu Y. Untuk garis yang melintang ini sebenarnya adalah koordinat Y-nya sama. Jadi kita hanya sebenarnya tolakkan X besar dengan X kecil. Dan untuk garis yang condong ini, kita perlu gunakan rumus. Dan rumus ini sebenarnya datang daripada teorem Pythagoras, di mana garisan yang menegak itu sebenarnya kita akan tolakkan Y2 tolak dengan Y1. Dan kita punya garisan yang melintang itu adalah kita punya X2 tolak dengan X1. Jadi di sini dua garisan yang pendek itu akan dikuasaduakan dan menjadi garisan yang condong itu. Jadi begitulah tiga jenis cara untuk mencari jarak. Mari kita lihat contoh. Okey, untuk contoh ini biasanya kita akan bahagikan kepada dua jenis, iaitu sama ada dia bagi gambar raja atau hanya bagi koordinat sahaja. Jadi untuk contoh yang pertama ini kita ada gambar raja. Jadi cara ini sangat mudah aja. Kita sebenarnya hanya bilangkan bilangan petak di sini. Kita lihat daripada A ke B ni, kalau kita bilangkan petak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kita perlu perhatikan dalam satu petak ini menunjukkan satu unit. Jadi untuk A ni, jarak AB kita ni adalah sama dengan 6 petak darab dengan 1 unit. Jadi di sini jarak AB yang pertama ni adalah 6 unit sahaja. Okay, untuk contoh yang B pula, kita perhatikan, kita bilangkan dulu, kita PQ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 petak dan anda kena tahu satu petak ini menunjukkan 5 unit. Jadi 5 unit dah. Jadi anda mesti kena tahu 6 petak tadi perlu darab dengan 5 unit. Jadi di sini B, kita punya jarak PQ adalah sama dengan 6 petak darab dengan 5 unit, iaitu jarak sebenarnya adalah 30 unit. Jadi kena hati-hati. Kita bilangkan petak, lepas tu kita kena tahu satu petak tu adalah berapa unit. Jadi begitu untuk contoh pertama ni. Mari kita lihat contoh kedua. Untuk contoh kedua ini adalah kita hanya diberikan koordinat. Jadi koordinat ni kita perhatikan. Sebenarnya untuk soalan A dan B itu ada satu koordinat yang sama ada dia koordinat X sama atau koordinat Y sama. Untuk A ini kita perhatikan kita punya Y adalah sama. Jadi jarak itu kita hanya sebenarnya tolakkan kita punya X, iaitu jarak ini adalah X besar iaitu 4 tolak dengan X kecil iaitu 2. Nilai jarak ini mesti adalah sesuatu yang positif sebab kita tak ada jarak yang negatif. Untuk B pula kita perhatikan koordinat X yang sama, maka kita akan tolakkan yang Y besar tolak dengan Y kecil. Okey, jadi jarak di sini Y besar itu adalah 1 tolak dengan negatif 2. Kita akan dapat negatif-negatif itu positif, iaitu 1 tambah 2 jadi 3. Jadi begitulah keadaannya kalau kita ada salah satu koordinatnya adalah sama ada dia X sama atau Y sama. Jadi kita hanya tolakkan nombor yang lain tu. Untuk contoh yang ketiga pula, kita perhatikan kita punya X dan Y itu adalah berlainan. Maksudnya ini adalah satu garis condong di mana kita perlu gunakan rumus. Jadi pertama sekali kita kena labelkan ini adalah X1, Y1 dan X2, Y2. Untuk kita punya jarak ini, kita punya rumus adalah, saya tuliskan dahulu, iaitu kita gunakan teorem Pythagoras, X2 tolak X1 kuasa 2. Ini adalah garisan yang menegak tu. Lepas tu kita ada yang melintang tu, iaitu Y2 tolak dengan Y1.
Jadi sebenarnya kita hanya gunakan nilai koordinat tu untuk tolakkan. X2 tu kita pilih 9, tolak dengan X1, 1. Lepas tu Y2 tu adalah 7, tolak 1 juga. Maka kita dapat ni hasil tolaknya adalah 8 kuasa 2 tambah dengan 6 kuasa 2. Iaitu menjadi jumlahnya 100, iaitu 10 unit. Ini sebenarnya gunakan teorem Pythagoras. Okey, untuk soalan yang kedua sama juga, kita akan buat cara yang sama. Adik-adik boleh pausekan dulu video sebelum lihat penerangan di sini. Iaitu ni X1, Y1, ini X2, Y2. Anda juga boleh terbalikkan. Tidak semestinya X1 tu mesti di depan. Jadi kita boleh gunakan rumus tu. Jadi di sini saya tak tuliskan rumus, saya guna terus. X2 kita negatif 10, tolak dengan 2, kuasa 2. Lepas tu kita ada Y2 iaitu 2, tolak dengan negatif 3. Okey, kuasa 2 juga. Jadi di sini kita akan dapat ini adalah negatif 12 kuasa 2. Dan belakang pula negatif-negatif jadi positif, iaitu menjadi 5 kuasa 2. Okey, jadi di sini kita akan dapat 144 tambah 25, iaitu punca kuasa 2, 169. Jadi kita akan dapat jawapan ni adalah 13 unit.